rata lah semua, tapi dah dah saya pun dah nak stop dah kot. Sini jangan stop tak? Sini jangan stop tak? Dekat awal lah. Ini rusak kan? Ini. Ha? Ini pakai ini. Tu? Dia ada live. Ni. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan pelanggan setia masjid atau surau dulu, kini dan selama-lamanya. Alhamdulillah saya pada petang ini dapat menghadirkan diri di sini selepas kita cuti panjang, semester panjang sejak Ramadan, sebelum Ramadan lagi. Alhamdulillah petang tadi kita telah selesai takbir muqayyad namanya, ya, telah. Lepas asar tadi kita takbir, lepas itu dah biar tak ada lagi dah takbir. Tahun depan kalau umur panjang insyaAllah, mudah-mudahan. Ya, takbir itu tak sama ada sembahyang berjemaah ataupun sembahyang seorang-seorang,
sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi saya anak-anak saya dengan isteri saya kata, orang apa sunat ni tak kena ke orang? Kena juga. Jadi belajarlah takbir. Bulan puasa dulu raya dah sembahyang kat rumah. Jadi masing-masing lah takbir. Kalau sembahyang kat masjid, sembahyang kat surau tak dapat. Yang depan aja yang dapat, yang belakang-belakang tak dapat. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak hendak memanjangkan mukadimah ini sebab saya rasa saya perlu menyampaikan ada beberapa perkara mengenai hukum yang berkaitan dengan solat pada musim pandemik ini, musim musibah ini. Jadi kira-kira isyak tu kalau dapat dikompreskan habislah semuanya. Azan itu dah habis cerita. Dan tuan-tuan pun bersedialah untuk mendengarnya. Atau kalau yang tak tahu lah, yang tahu tu hanya ulang kaji saja. Ramai yang dah tahu ya. Ya, yang pertamanya mengenai azan. Masa zaman PKP yang dibenarkan hanya 3 orang dekat surau dekat masjid tu, azannya ada lain ke tidak dengan azan biasa? Tuan-tuan, tak ada jawapan. Azannya ada lain sikit ke ataupun tidak? Ada lain juga. Maknanya itu ikut keliling tu. Jadi perkara-perkara ini semuanya ada dalam kitab. Lepas itu bila dah dibenarkan datang ramai-ramai itu, azannya dah balik semula macam sebelumnya. Dan perkara yang kedua mudah-mudahan kita sebut ialah mengenai kunut nazilah. Di surau ini kunut nazilah bawa ke tidak? Bawa. Tadi tak bawa. Maghrib tadi? Subuh tu bukan kunut nazilah, itu kunut biasa. Kunut nazilah ini pada tiap-tiap waktu. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar. Pada setiap rakaat yang akhir, sama ada sembahyang berjamaah ataupun sembahyang seorang diri. Ya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kena kunut nazilah. Dulu memang ada contohnya, pernah Nabi buat kunut nazilah selama sebulan. Kemudian dah. Jadi sebagian orang mengenai kunut nazilah ini dia tak faham, dia kata subuh je lah. Ataupun ada yang kata ada doa tolak bala tu buat. Itu doa tolak bala selepas wirid itu lain cerita. Ini kunut nazilah yang di dalam solat ya. Dua perkara mudah-mudahan dapat dikupas empat. Yalah, nanti adalah alasan-alasan. Kawan-kawan kami juga ada buat alasan. Dia tak hafal lah Ustaz. Kalau tak hafal saya ajarkan kunut nazilah yang pendek supaya dapat dibawa tiap-tiap kali sembahyang fardu. Kemudian mengenai hukum tiada salat berjamaah di masjid dan salat Jumaat pada masa yang dulu tu. Sekarang tidak dah dibolehkan dah dengan penjarakan sosial ataupun ada istilah baru ni penjarakan fizikal. Kemudian kalau ada sempat lagi masa mengenai kunut nazilah. Ya, kunut nazilah ya. Kena kunut nazilah bukan boleh sebarang buat, mesti dapat izin daripada sultan dan penolong pembantunya iaitu tuan-tuan qadhi lah. Tetapi bila keluar arahan
ulil amri kata buat kunut nazilah, maka wajib dibuat. Kalau tak mau wajib mesti kena buat. Kalau tak buat mana berdosa lah. Kecuali kalau terlupa. Saya pun kadang-kadang terlupa. Pas sembahyang kawan tak pakai kunut nazilah. Alamak, lupa lah. Ada tak? Fa in amara bihi wajib. Kalau disuruh maka wajib. Wa yusannul jahru bihi, sunat kunut nazilah tu baca kuat walaupun sembahyang perlahan. Ya, masing-masing orang takut kepada wabak bala, ya, wabak. Jadi masing-masing kena SOP, masing-masing jaga. Oh, tiap-tiap surau kena ada surau tu dia berpetak pula untuk sejadah. Kunut nazilah juga kena ambil hal, ya. Kemudian mengenai salat jamak itu mudah-mudahan ini salat jamak ni dah biasalah, tapi ada kaitannya dengan orang-orang yang di barisan hadapan dan ada kaitannya dengan orang-orang yang sakit di hospital terlantar. Kemudian mengenai penjarakan sosial, insya-Allah kalau dapat dihabiskan baik. Perkara barukah ini mengenai azan yang ada tambah tu? Oh, bukan perkara baru, dah ada dalam kitab, tapi kita tak buka. Tak relevan pun dengan kita, dan kita tak pernah pun diuji dengan benda-benda macam ni. Jadi azan kita biasa je lah. Oh, rupanya kalau diselak sejarah belakang lagi bukan atuk kita lah, tak moyang tak apa pula, dulu pernah mereka sudah mendirikan kunut nazilah. Ini rujukannya daripada hadis Bukhari yang telah kuat kan, rawahul Bukhari. Saya tak bacakan dia punya sanad dia. Daripada Abdullah ibn Abbas, annahu qala li muadzinihi fi yaumin matirin. Beliau berkata kepada tukang azan, hari itu hujan lebat. Ada jemaat ni. Idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah. Kalau nanti kamu masa azan tu sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu fala taqul hayya 'alas shalah. Kau jangan cakap lagi hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah tu masa zaman sebelum ni kalau dalam keadaan biasa tak ada apa-apa adalah sebut hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah tu artinya mailah sembahyang, marilah sembahyang. Tapi dalam keadaan yang seperti ini kita bukan nak suruh orang datang sembahyang, tapi qul sallu fi buyutikum, sembahyanglah di rumah masing-masing. Ada pernah dengar sallu fi buyutikum? Tak ada. Oh, ada terlepas, tapi tak lepas ni. Takut-takut ni hari ni dua je yang positif. Mana tahu selepas ni orang kata apa, kluster baru, kluster bosku bukan. Ramai-ramai tu takkan ni kan. Kalau jadi lagi macam tu, maka Bilal dia akan cakap, dia tak ada cakap hayya 'alas shalah, tapi dia cakap sallu fi buyutikum, sembayanglah kat rumah masing-masing. Jadi dia dengan imam tu adalah kat masjid kan. Bilal dengan imam dulu kalau tak salah berkelilingnya tu 3 orang aja. Bilal, imam, Syiah kalau tak salah. Ada satu tempat tu mereka sembahyang 4 orang. Wah, polis tanya, apa sampai? Keliling cakap 3 aja. Payahlah nak jawab. Jangan nak jadi pasal, jaga kesihatan.
Jadi Bilal kena ingat, kalau misalnya ada berlaku macam ni lagi, sebut sallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nas istankaru zaka. Ibnu Abbas cakap lagi, katanya selepas saya cakap sallu fi buyutikum tu, suruh Bilal cakap sallu fi buyutikum tu, seolah-olah manusia tak terima. Sahabat-sahabat orang lain berpandang-pandangan, pelik ni, mana aku pernah dengar macam ni. Fa ka'anna an-nas istankaru zaka, macam tak terima. Faqala, lalu Ibnu Abbas kata, ata'jabuna min za qad fa'ala zaman huwa khairun minni. Kamu jangan heran macam ni. Dulu kamu heran ke? Dulu pernah telah dilakukan yang seperti ini oleh orang yang lebih mulia dari aku. Korang heran ke azan ni bunyi macam ini? Sebenarnya azan yang macam ini pernah diarahkan oleh orang yang lebih mulia daripada aku. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya peristiwa ini pernah berlaku pada masa zaman Nabi hidup. Lalu Nabi beritahu pada Bilal, nanti kalau saya ini cakap sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Artinya sembahyanglah ke rumah masing-masing. Qad fa'ala zaman huwa khairum minni. Perkara ini telah dibuat oleh orang yang lebih mulia daripada aku. Innal jumu'ata azmatun. Sembahyang Jumaat tu wajib. Betul lah, sembahyang Jumaat wajib. Rupanya peristiwa ini mengenai sembahyang Jumaat siang. Peristiwa ini pasal ada juga, elok juga tu, ada orang, cuma kita tak sembahyang Jumaat dah berapa kali. Munafik tahu. Bukan macam tu. Bukan kira yang munafik itu kalau sengaja-sengaja tak ada apa-apa. Tapi ini ada pasal. Innal jumu'ata azmatun. Ya betul, sembahyang Jumaat tu memanglah wajib. Tapi wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fit tini wad-dahdi. Rawal Bukhari. Aku tidak suka mengeluarkan kamu dari rumah. Aku tidak suka kamu datang kemari berpijak dalam lumpur dan jalan licin. Jadi Ibnu Abbas cakap sembahyanglah kat rumah masing-masing. Tu hari Jumaat tu. Kenapa? Saya tidak suka orang datang ke masjid dalam keadaan lecah, lumpur. Ini lecah lumpur zaman dulu. Kita tak tahu tu orang sahalamnya, mana tahu. Tiba-tiba hidup-hidup kita dah jalan tar. Yang dulu tu lumpur. Sekarang ni pun minggu sudah katanya banjir di Mekah, banjir di Taif. Bayangkan kalau banjir macam mana. Kereta timbul. Kalau hari Jumaat, tak payah hari Jumaat, sembahyang zuhur kat rumah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis daripada Bukhari. Kemudian dalam Muslim juga ada menyebut perkara yang sama, yaitu Ibnu Abbas suruh orang yang azan itu sebut sallu fi buyutikum. Ada lagi perkataan yang lain, ala sallu fir rihal. Sallu as-salatu fir rihal. Sembahyanglah kat tempat masing-masing. Ya. Tu berlaku dia kata yaumul Jumaah, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Ada juga lagi pendapat yang mengatakan tak apalah, mana-mana boleh dua-dua ni. Cakap sallu fi buyutikum itu selepas hayya 'ala salah, ataupun sallu fi buyutikum itu selepas la ilaha illallah. Ala sallu fi buyutikum. Menggali macam dalam TV tu kot ada. Saya macam pernah dengar dalam TV cakap macam tu. Bila dia dah azan macam azan biasa tu, habis
La ilaha illallah. Assalamualaikum tuan-tuan, silalah sembahyang di rumah masing-masing. Gitu. Jadi dua-dua ni nak pakai mana-mana boleh. Pendapat ulama macam-macam. Ada yang suka duduk sallu bi buyutikum tu kat tengah, ada yang suka sallu bi buyutikum tu di akhir. Hujah masing-masing. Dia kata kalau dah kata hayya 'ala salah tu, maknanya datanglah sini, datang sini. Tak payah cakap macam tu. Terus saja sallu bi buyutikum, sembahyanglah kat rumah masing-masing. Yang mudah-mudahan tak berlaku lagi. Tapi kalau dia berlaku, nak buat macam mana? Kita kena balik lagi, ambil balik ilmu tu. Peristiwa-peristiwa yang seperti ini, azan yang seperti ini dalam Sahih Muslim pun ada. Lailatun baridah, pada waktu subuh, waktu malam sangat sejuk. Kalau berlaku macam itu, sangat sejuk, kita tak tahu. Yang sangat sejuk tu kita tak tahu. Tempat lain mungkin ada sejuknya. Kalau begitu, Pak Bilal, sallu fi buyutikum, sembahyanglah kat rumah masing-masing. Auzatu matarin fis safar, ataupun hujan lebat. Ada lagi dalam sini, angin kuat pada waktu malam. Nak pergi ke surau sembahyang subuh macam mana ni? Ribut dan gelap. Dulu tentulah gelap. Sekarang ni mana ada gelap, ada lampu jalan. Kena pula blackout, itu timbul. Tapi kalau dah gelap semuanya, ke elektrik pun apa, bila nak cakap macam mana? Mana ada orang dengar? Nak kata sallu bi buyutikum, sembahyanglah kat rumah masing-masing. Cuma dalam kitab kata, kalau ribut itu waktu siang, itu tidak menjadi unsur. Kena sebut hayya 'ala salah juga. Siang ribut, apa ada masalah? Mailah. Bukan dia gelap. Kalau malam ya gelap. Dah, insya-Allah. Cerita yang keduanya mengenai tiada salat berjemaah di masjid atau Jumaat. Ini sudah bila dah macam tu, memanglah ya kena uzur melakukan sembahyang jemaat dan sembahyang berjemaah tu. Misalnya seperti hujan, ribut pada waktu malam, gelap. Ada pun pada waktu siang kalau ribut, tak apalah, taklah uzur, pergi je lah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW ya'muru munadihi, menyuruh tukang azan, fil lailatil muslimah, pada waktu malam gelap gulita, al matira, hujan lebat, zatar rih, berangin pula tu ribut. Kita jarang ada di tempat Nabi masa itu, sekali-sekala ada. Maka sebutlah ala sallu fi rihalikum, bagusnya kamu sembahyang di rumah kamu masing-masing. Kemudian dalam kitab Fiqh, uzur-uzur yang lain itu uzur yang umum. Uzur yang khusus ini Imam Syafi'i menyebutkan ada banyak, tapi saya tidak berhajat untuk itu. Ada uzur-uzur yang menyebabkan tak payah pergi sembahyang berjamaah, tak payah pergi sembahyang Jumaat. Contohnya, makanan telah terhidang dan hati memang nak makan, itu tak payah. Tangguh dulu sembahyang berjamaah, makan dulu. Ada hadis Nabi kata, idza hadara al-'asha'u wal-'isha'u wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha'. Bila makanan dah terhidang,
waktu isyak dah masuk dan orang dah qamat, apa nak buat? Makan dulu, tak apalah kan kemudian. Kerana yang demikian itu boleh menghilangkan khusyuk. Zalika yamna'u min al-khusyuk fi shalah. Boleh menghilangkan khusyuk. Kecuali lah kalau makanan dah hidang tapi tak berapa lapar lagi lah. Jika agak-agak pukul 10 nanti saya boleh makan, baru nak makan. Tak apalah yang tu, kena pergilah. Ini barangkali yang diambil hukum oleh sebahagian masjid, buka puasa dia terus buka puasa berat. Buka puasanya berat terus. Jadi mana ada asas juga. Bila azan aja buka puasa terus berat, lepas tu sembahyang berjemaah. Ada tak contohnya? Memang ada sahabat Nabi Abdullah bin Umar dah dengar dah orang qamat, tapi dia tengah makan. Dia tak peduli dia makan. Makan. Pasal berpegang kepada ini yang akan nanti. Lagi-lagi kalau tuan-tuan pernah mengikut majlis, ada orang besar, ada sultan datang ke apa ke, kadang-kadang orang ini bab makan main dia kemaruk sangat. Saya pernah buka puasa tu, ini orang besar, ada sultan orang buka puasa kan. Jadi tinggallah buku ke apa ke situ, kertas ni tanda ini buka, aku tadi buka kat sini, ni nanti lepas sembahyang nak makan kat sini. Memanglah sudah lah dia hidangannya dengan ayam apalah berarti ni. Lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang sunat, pergi-pergi tempat yang kita buat tanda tu tadi dah tak ada dah. Dah orang duduk. Orang lain yang duduk. Tak patut kau. Tak apalah kita gini. Sebahagian kawan, jomlah kita pergi kedai, buka kat kedai je lah. Yalah. Apa nak buat? Ya. Lain-lain uzur lagi apabila sakit perut. Ni azan dah dekat nak qamat dah, tapi perut dah, bosan nak terkencing, bosan nak buang air besar. Jangan uzur sembahyang. Bahkan uzur juga sembahyang Jumaat. Saya langkau-langkau uzur juga sembahyang jamaah dan sembahyang Jumaat jika di rumah tu ada orang sakit, menunggu orang sakit. Okey. Jangan kata dia sakit-sakit lah, kalau dia mati itu malaikat maut punya kerja. Tak boleh. Orang sakit kita pun kena ambil kira juga. Dan kita pekah kata datang, bukan dekat dengan azan tu dia datang. Mak, kata-katalah mak. Mak naik apa? Ada mak naik Grab. Jadi apa nak tinggalkan dia? Tidak. Tak payah tinggalkan dia. Falahu tarkul jamaah, dia boleh tidak mendirikan salat jamaah, ya. Dan Jumaat juga kerana mengambil maliati dia lah. Datang pada jauh, datang daripada Pahang, tiba-tiba bila dia datang, kita tinggalkan dia pergi sembahyang. Tapi sebagian orang kata, mana lebih utama, Allah Ta'ala ke mak ke? Tak macam tu. Saya nak sebut yang ini. Uzur juga datang mendirikan salat berjamaah apabila baru lepas makan bawang, makan kucai bawang dan makan bawang mentah. Baru lepas makan bawang mentah, makan bawang putih mentah. Yang ni tangguh dulu pergi sembahyang berjamaah, duduk rumah. Saya tambah lagi, baru lepas makan durian. Kan? Baru lepas makan durian tu di tengah sembahyang.
Sudah satu sap tu bau. Kalau bau durian tak apalah. Ini bau yang itu. Fa inna dzalika uzrun fi tarkil jamaah. Itu uzur untuk meninggalkan sembahyang jemaat ya. Nabi kata, "Man akala min hataini syajaratain al-khabithatain." Sesiapa yang makan dua benda ini, fala yu'zina fi masjidina, jangan korang menyakiti kami di masjid kami. Maknanya jangan mengganggu kami lah. Kau baru makan apa? Digosok gigi dulu, kumur-kumur dulu. Satu lagi saya sebut durian. Kalau baru lepas merokok, nak datang tu tadi sambil isap rokok, kumur lebih kurang mai datang yang berjemaah. Tak elok macam tu. Tak elok. Betul. Kita kadang-kadang kena pula dia tu semayang was-was ni. Siratal lati. Bau rokoknya tu wah kacau betul. Ngerokok rupanya Pak Haji ni ya. Baik, kita masuk kepada kunut nazilah. Ringkasnya kunut nazilah ini Nabi pernah buat masa zaman hidup Nabi dulu, pasal Nabi mengantar jamaah berdakwah. Orang kampung tu minta, "Ya Rasulullah, kami ni tak tahu apa-apa, tolonglah hantar 70 orang. Hantar sana dikeroyok semuanya sekali." Dikeroyok semuanya sekali. Nabi sangat sedih lah. Lalu Nabi mengadakan kunut nazilah. Kunut nazilah ini dibuat pada tiap-tiap waktu. Sama ada sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya kena buat. Baik. Macam mana kunut nazilah ini? Dimulakan dengan kunut biasa. Ya, tuan-tuan amalkan. Baik sembahyang di rumah atau sembahyang di surau, baik lelaki, baik perempuan. Allahumma hdini, kalau seorang tu mahdina pun tak apa. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa bayyinna fi ma tadqina wa wasrif 'anna syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lepas tu Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal zalazil wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassah wa an buldani muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Panjanglah Ustaz, tak hafal. Okey, kalau panjang tak hafal, saya ajarkan yang pendek. Bukan kunut pendek dah. Kunut nazilah yang pendek. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal ghala. 3 perkara itu. Ya Allah, singkirkanlah dari kami bala, waba, ghala, harga barang mahal. Kalau harga barang mahal, ya 3. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal ghala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Kenapa Ustaz buat macam itu Ustaz? Memang secara ulama bagi tahu kalau berdoa itu tolak bala macam tu. Kalau doa tu minta sesuatu macam ini. Kalau tolak bala macam ni. Kadang-kadang ada juga imam bawanya tu, Allahumma ya dafi'al bala irfa'anna ya Rahman, irfa'anna ya Rahim, irfa'anna ya apa kira macam ini tangannya. Memang ada di dalam kitab cakap macam tu. Tapi itu afdal sajalah, bukanlah wajib, bukan membawa kepada batal. Sudah.
Ini nak cerita mengenai qunut nazilah ini, yustahabbu muraja'atul imam al-a'zam aw naibuhu bin nisbatil jawami'. Untuk masjid hendaklah merujuk kepada ataupun qadi ataupun bawah orang-orang bawah dia. Itu masjid ini di bawah sultan, surau di bawah sultan. Bukan boleh buat saja. Elok yustahabbu, maknanya yustahabbu itu maknanya bagus kalau merujuk secara adabnya. Bagus kan ada berkeliling. Kalau ada berkeliling tak payah rujuk lagi lah, ada berkeliling. Tuan-tuan ada tak baca berkeliling tu? Ada, jaiz ada keluarkan berkeliling, suruh qunut nazilah. Fa in amara bihi wajib. Kalau memang ada berkeliling suruh buat, wajib kena buat. Wa yusannul jahru bihi, dan sunat doa tolak apa tu qunut nazilah itu dikuatkan. Allahumma adina kuman hadi, Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala. Kalau rajin sikit lagi, wal zalazil wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassa wa an buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi mengkali adalah hikmatnya berapa bulan dan masih relevan lagi sampai sekarang ini. Petang ini tadi tengok betul dua yang positif. Tak tahu lah dia turun naik. Masing-masing rasa cemas. Kita rasa tak aman. Kalaupun negeri kita okey, negeri-negeri lain kadang-kadang Indonesia tu lebih banyak daripada negeri lain lagi. Kita dengan Indonesia tu. Kemudian mengenai solat jamaah itu, tak apalah, petugas-petugas boleh melakukan solat jamaah. Lepas tu orang sakit boleh melakukan solat jamaah. Alah, apa tak solat jamaahnya? Waya sini, rumah itu. Dapat sekali wuduk tu jamaah, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib dengan isya dan sebagainya. Orang yang bertugas tu memanglah yang katanya berapa jam tak tanggal-tanggal pakaian. Jadi kalau nak azan beritahu ya. Kemudian mengenai penjarakan sosial. Penjarakan sosial ini kalau tuan-tuan buka dalam internet, Masjidil Haram pun buat, Masjid Nabawi pun buat, dan ada fatwa daripada Syekhul Azhar mengatakan ikut apa yang diberitahu oleh pihak kesihatan, sebab ini merebaknya cepat. Dulu pernah berlaku ta'un. Ta'un tu kalau duduk dekat-dekat dia tak ada apa-apa. Bersalam dengan dia pun tak ada apa-apa. Jangan tersilap minum air yang tak masak apa-apalah dulu cerita ta'un, ya Allah. Kalau buang air, dia buang air. Esok meninggal. Yang ini lagi teruk daripada ta'un. Saya ada tadi buatkan dia punya, tapi dah bunyi kentong lah. Ini Syekh Azhar berfatwa fi risalah jadid haula corona. Syekhul Azhar at-taba'ud al-ijtimai. At-taba'ud al-ijtimai maknanya penjarakan sosial. Fardan wajiban, wajib alaina jami'an, semua sekali kena buat. Kecuali bila dah beritahu kata okey dah tak ada dah, dia punya tu ubatnya tu, vaksin dia tu dah jumpa dah. Okey dah tak takut dah. Apa dia penyakit apa tu? Penyakit yang tangan putus, jari putus. Kusta. Hospitalnya pun dah tutup dah. Hospital kusta tu dah tak ada bimbang lagi. Kalau dah jadi macam tu okeylah ya. Wallahu a'lam bishawab. Penghabisannya sekali mengenai alkohol.
Selalu kalau kita nak beli minyak wangi, kita tengok kat botol tu, ini ada alkohol ke tidak? Jadi bila berlaku yang macam ini, kita tak fikir dah mengenai alkohol. Minyak wangi ada alkohol ke tidak ke apa ke? Nak masuk masjid je, shrine. Berapa peratus alkoholnya? 70%. Jadi kalau begitu, ia tidak membawa kepada, tidak menjadi najis. Yang najis tu lah, yang najis tu arak. Yang itu bukan arak. Kalau minum yang tu terbakar perut. Ada kata di mana ke, dia tengok ada tulis tu alkohol tu perut tu, bantainya. Habis putus urat perut tu semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Lain kali pula mudah-mudahan